Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 Ahli Parlimen Jelebu Dato' Seri Jalaluddin Alias melihat titah yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim sebagai ekspresi keprihatinan yang mendalam terhadap nasib rakyat Malaysia. Menurutnya, titah tersebut mencerminkan keinginan baginda Tuanku untuk melihat perjuangan demi kesejahteraan rakyat ketika istiadat pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 semalam. Pada istiadat tersebut, baginda bertitah agar kehidupan rakyat harus diperjuangkan dengan penuh dedikasi, terutamanya oleh wakil rakyat yang dipilih melalui proses demokrasi. Beliau menjunjung tinggi cadangan baginda Tuanku untuk merangka dasar dan strategi bagi mempromosikan perpaduan rakyat yang lebih harmoni serta mengekalkan perpaduan dan mengelakkan isu sensitif yang melibatkan aspek keagamaan dan perkauman. Menurutnya, baginda juga menekankan pentingnya mengangkat kedudukan perlembagaan persekutuan dan nilai-nilai rukun negara sambil memastikan kestabilan politik negara terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan kesediaannya untuk memberikan komitmen pada sidang kali ini selepas istiadat pembukaan pensyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 semalam. Beliau yang juga Presiden UMNO merangkap Ahli Parlimen Bagan Datuk berkata kehadirannya di Parlimen semalam adalah untuk mendengar titah diraja bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan barisan Ahli Parlimen Kerajaan yang lain. Terdahulu Yang di-Pertuan Agong telah mengingatkan bahawa Parlimen adalah tempat para penggubal undang-undang berhimpun untuk membuat peraturan dan Ahli Parlimen sebagai para penggubalnya perlu mematuhi peraturan yang dibuat dengan baik. Persidangan Dewan Rakyat kali ini dijangka berlangsung selama 19 hari dengan fokus utama pada perbahasan titah diraja oleh Ahli Parlimen dari 27 Februari hingga 7 Mac ini, diikuti dengan jawapan dari kementerian berkaitan selama 4 hari bermula 11 Mac ini. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah bertitah agar semua lapisan masyarakat memperkukuhkan perpaduan negara tanpa mempermainkan isu-isu sensitif. Sultan Ibrahim menekankan agar semua pihak menghormati Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang utama negara yang mengiktiraf Islam sebagai agama rasmi tanpa mengabaikan agama-agama lain untuk diamalkan dengan aman dan harmoni. Baginda menegaskan tidak akan melayan hasrat daripada mana-mana pihak yang mahu mengganggu-gugat pentadbiran kerajaan perpaduan yang terbentuk dan semua pihak harus menunggu pilihan raya umum yang akan datang untuk berpolitik. Baginda turut menyeru kepada semua ahli dewan untuk bersatu padu dalam membangunkan negara serta menunjukkan contoh teladan yang baik dengan memfokuskan usaha mereka kepada kebajikan rakyat. Yang di-Pertuan Agong turut sama memberi kebenaran kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Yang di-Pertua Dewan Negara agar mengambil tindakan terhadap mana-mana ahli yang melampaui batas, termasuk mengenakan sekatan daripada menyertai persidangan selama 14 hari. Datuk Seri Ahmad Syabri Cik selaku pengarah komunikasi strategik Barisan Nasional menyatakan terdapat keperluan untuk menggunakan pendekatan yang lebih canggih iaitu sophisticated dalam jentera penerangan untuk menarik semula undi rakyat. Beliau menggariskan beberapa naratif penting yang efektif dalam era media sosial untuk memastikan pembangunan negara lebih sempurna sekaligus mengingatkan jentera penerangan untuk bersikap realistik dan menggunakan berbagai pendekatan dalam menyampaikan maklumat. Mengulas lanjut dalam konteks politik, beliau menyatakan keyakinannya bahawa Parti UMNO dan Barisan Nasional adalah yang terbaik untuk memimpin negara. Terdahulu, kursus pengukuhan komunikasi penerangan UMNO Malaysia yang berlangsung selama 2 hari telah melibatkan ketua-ketua penerangan UMNO negeri-negeri dan bahagian merupakan salah satu usaha untuk memperkuat jentera penerangan parti tersebut dalam menghadapi cabaran semasa. Keprihatinan yang ditunjukkan oleh kepimpinan tertinggi UMNO menjadi bukti komitmen parti tersebut dalam memberikan khidmat bakti yang terbaik.
Datuk Awang Asli Lakat, Ketua UMNO bahagian Beaufort melahirkan penghargaan dan kesyukuran terhadap usaha Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail yang telah memberikan sumbangan kepada mangsa-mangsa kebakaran baru-baru ini. Pada Rabu lalu, 9 ahli keluarga di Kampung Bakalau kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran yang merosakkan kediaman mereka secara keseluruhan. Dalam lawatan tersebut, Awang Asli bersama dengan timbalannya Ustaz Jaluddin Kadir, Naib Ketua Muhammad Rashid Maton turut menyantuni mangsa-mangsa tersebut serta memberikan sokongan moral kepada mereka. Beliau menegaskan bahawa UMNO bahagian Beaufort sentiasa mengambil pendekatan untuk bersama-sama dengan rakyat menghadapi cabaran dan memberikan sokongan dalam menghadapi setiap dugaan. Sekian dari saya, Kaslinda Abdul Kadir. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.